Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita yang Nina nak cerita kejap lagi adalah tentang unsolved case. Cerita kali ni pasal seorang perempuan yang mendapat panggilan misteri daripada seorang lelaki ataupun kita panggil sebagai stalker. Kiranya lelaki ni memang psycho gila sebab dia boleh tahu rutin harian perempuan tu tau. Dia juga pernah cakap dekat perempuan tadi yang dia punya cinta dekat perempuan tu sampaikan dia rasa nak bunuh perempuan tadi. Walaupun perempuan ni selalu dapat call daripada stalker dia, tapi polis tak pernah dapat trace. Even sampailah si perempuan tadi telah pun mati kena bunuh. Manusia ni gila kan, lagi seram dari hantu kot. Jadi macam biasa, sebelum Nina mulakan cerita, apa kata korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. And so without wasting any time, let's get started. Pada 6 Ogos tahun 1984, ada rangka manusia yang telah dijumpai di California. Jasad tadi adalah milik Dorothy Jane yang berusia 34 tahun pada masa tu. Jadi rangka tadi tu telah dijumpai oleh seorang pekerja kontraktor. Dia jumpa rangka tu sekitar pukul 7.15 pagi semasa dia dengan anak buah dia nak pasang paip. So bila polis datang untuk cek, rupa-rupanya jasad tadi tu tak ditanam bersendirian. Dekat tulang jasad tadi tu kan ada bangkai anjing juga. Benda ni lah yang menyebabkan polis menjadi tanda tanya, apa kaitan jasad tadi ni dengan bangkai anjing sebelah dia. So hasil siasatan dorang, jasad Dorothy tadi ni sebenarnya dah ditanam lama, dah lebih kurang 2 tahun lebih. Tempat jasad Dorothy ni dijumpai bukan dekat kawasan hutan ataupun kawasan yang terpencil, tapi kan kawasan tadi tu dikelilingi dengan kawasan perumahan dan menghadap highway Riverside. Manakala keadaan tulang tu pula dah, orang kata apa, warna dia pun dah luntur disebabkan terkena cahaya matahari. Tapi tengkorak Dorothy masih lagi elok sebab masih ada lagi set gigi dia. So dengan menggunakan tengkorak ni lah, polis akan sahkan identiti mangsa tadi. Contohnya macam umur dia dan jantina. Sebelum Nina sambung tentang apa yang jadi dekat Dorothy ni, Nina akan kenalkan dia dulu dekat korang. Jadi Dorothy ni adalah seorang ibu tunggal kepada seorang anak lelaki yang berusia 4 tahun pada masa tu. Dia digambarkan sebagai seorang yang baik, peramah, penyayang, tak kedekut dan juga kuat pegangan agama. Boleh dikatakan setiap minggu dia akan ke church untuk melakukan aktiviti keagamaan. Lagi satu, dia ni bukan jenis yang liar, yang suka mabuk, minum arak, lepas tu pergi lepak-lepak dan berkawan dengan ramai lelaki. Biasanya bila dia habis kerja, dia akan terus balik ke rumah dia dan spend time dengan keluarga dia. Jadi Dorothy dengan anak lelaki dia ni tinggal di rumah mak saudara dia yang bernama Shanti yang terletak di Stanton, California. Rumah mak ayah Dorothy ni dengan rumah mak saudara dia ni tak adalah jauh mana, dekat je lebih kurang 20 minit macam tu. Jadi Dorothy ni telah bekerja sebagai setiausaha di company syarikat ayah dia sendiri. Pada awal tahun 1980, Dorothy ni mula mendapat panggilan misteri daripada seorang lelaki yang dia tak kenal. So panggilan ni biasanya dia akan dapat semasa dia berada dekat tempat kerja. Boleh dikatakan lelaki ni akan call Dorothy hampir setiap hari dan dia akan rumuskan apa yang Dorothy dah buat pada hari tu. Contohnya Dorothy buat apa, Dorothy pergi makan kat mana, Dorothy buat apa dengan anak dia, macam tu. Bukan tu je, kadang-kadang si pemanggil ni akan luahkan perasaan dia yang dia terlalu cintakan Dorothy ni yang orang kata apa, separuh mati. Tapi kan ada masa juga si caller ni akan call Dorothy dalam keadaan marah dan penuh dengan dendam. Orang kata emosi si caller ni macam tak berapa tentulah, macam mereng sikit. Dorothy juga selalu cakap setiap kali dia dapat call ni kan, dia kata dia macam pernah dengar tau suara ni, tapi dia tak ingat siapa. Pernah juga lelaki ni telah meninggalkan sekuntum bunga mawar yang kering di atas cermin kereta Dorothy semasa di tengah kerja. Disebabkan Dorothy dah mula rasa tak selesa dan rasa takut, dia pun beritahu dekat mak dia apa yang jadi. Sampailah pada satu hari tu, Dorothy ni telah mendapat panggilan daripada lelaki tadi yang membuatkan Dorothy ni takut teramat sangat. Yang mana lelaki tadi tu cakap yang saya akan datang kepada awak, saya akan dapatkan awak bila awak bersendirian dan saya akan potong awak menjadi kepingan sehingga tak ada siapa pun yang akan dapat jumpa awak lagi. Seriously, ini kalau Nina dapat call macam ni pun Nina takut juga tau. So start daripada ugutan ni lah, Dorothy telah nekat untuk melindungi diri dia in case ada apa-apa yang terjadi kan. Masa ni dia dah mula belajar karate dan mula beli pistol untuk pelindungan diri dia. Sampailah pada 27 Mei tahun 1980, Dorothy telah hantar anak dia ke rumah mak ayah dia. Sebab pada masa tu dia ada mesyuarat dekat office, jadi dia terpaksa tinggal anak dia lah kejap dekat mak ayah dia untuk jaga. Dikatakan masa tengah meeting tu, dia perasan office mate dia yang bernama Conrad ni tengah tahan sakit. Conrad ni tengah raba-raba tangan dia disebabkan dia dah kena gigit dengan laba-laba Black Widow. So Dorothy dengan kawan dia seorang lagi yang bernama Pumphead ni pun bawalah Conrad ni ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Lepas dia dah hantar Conrad, jadi si Dorothy ni patah balik ke rumah dia untuk beritahu dekat mak dia apa yang jadi. Lepas tu dia sempatlah tukar pakaian dia, iaitu selendang yang dia pakai. Pada malam yang dia pergi meeting tu, dia pakai selendang warna hitam. Lepas tu dia tukar selendang hitam dia tu, dia pakai warna merah. Lepas tu dia pun patah balik ke hospital dan dia tunggu Conrad ni discharge daripada hospital sampailah pukul 11 malam. Bila Conrad ni dah discharge kan, jadi Pam dengan
dengan Conrad ni ke farmasi untuk ambil ubat dia. Manakala Dorothy ni pula ke parking lah untuk ambil kereta dia. Dia pula parking kereta agak jauh, so dia tak nak lah Conrad ni jalan agak jauh, kan dia sakit. Tapi lepas Dorothy pergi ambil kereta dia, dia tak pernah muncul lagi. Lepas tu si Pam ni dengan Conrad pun tunggulah dia kan, tapi Dorothy ni tak muncul-muncul. So diorang pun decide lah untuk pergi ke parking kereta je lah kan, pergi naik kat sana je lah, senang kan. Masa diorang on the way nak pergi ke tempat parking tu kan, diorang dah tak nampak kereta Dorothy ni telah bergerak ke arah diorang, tapi Dorothy tak berhenti pun. Diorang juga tak dapat tengok siapa yang ada dalam kereta tadi sebab kan silau kena cahaya lampu kereta. Jadi diorang berdua pun tunggulah Dorothy ni untuk beberapa jam lagi tau, sebab diorang fikir mungkin Dorothy ni ada kecemasan, mungkin anak dia ada apa-apa masalah ke apa, diorang tak tahu kan. So diorang pun cubalah untuk think positif. Bila diorang dah puas tunggu, diorang pun call lah mak dia, tanya Dorothy ni ada dekat sana ke, dia okey ke, anak dia okey ke, tak ada masalah apa-apa kan. Tapi kan mak Dorothy cakap yang anak dia tak ada pula balik ke rumah, kan Dorothy ni ada dengan korang. Jadi bila masalah macam ni timbul, mak dia pun telah membuat report polis mengatakan yang Dorothy ni telah hilang. Esok pagi tu pukul 5 pagi, kereta Dorothy telah dijumpai terbakar 16 km daripada hospital. Seminggu selepas Dorothy ni menghilang, mak Dorothy ni telah mendapat call daripada stalker anak dia. So lelaki tu pun tanya dalam call tu, dia tanya, awak ni ada kaitan ke dengan Dorothy? Jadi mak dia pun cakap lah, ya mestilah ada sebab saya mak dia. And then lelaki tu cakap, I caught her, dan terus letak panggilan tadi. Family Dorothy ni pun beritahulah dekat polis tentang stalker anak dia ni, tapi kan polis tak dapat nak buat apa-apa. Berminggu-minggu diorang cuba jejak ke mana Dorothy ni menghilang, tapi semuanya sia-sia je. Lepas tu ayah Dorothy ni pun decide lah untuk call Center Anna Register untuk siarkan cerita pasal anak dia. Family Dorothy juga telah menawarkan duit ganjaran sebanyak $25,000 kepada sesiapa yang ada maklumat terbaru tentang anak dia. Pada 12 Jun tahun yang sama, editor kepada Santa Ana Register tadi dapat call pelik daripada stalker Dorothy. Dalam call tu dia cakap yang dia dah pun bunuh Dorothy sebab Dorothy ni curang dengan dia. So untuk membuktikan kata dia adalah dalang sebenarnya, lelaki tu pun bagilah bukti yang dia adalah orang yang bawa Dorothy lari pada malam tu. Contohnya dia beritahu dekat editor tadi tu yang dia tahu Conrad ni kena gigit dengan laba-laba dan pakaian Dorothy. Contohnya macam dia pakai selendang hitam, lepas tu dia tukar pakai selendang merah. Sampailah 4 tahun kemudian Dorothy langsung tak pernah dijumpai. Tapi lelaki tadi tu akan call mak Dorothy secara berkala. Setiap hari Rabu, setiap minggu lelaki ni akan call mak Dorothy selama 4 tahun guys. Si gila ni kan bukan setakat ganggu Dorothy, tapi parents dia pun dah kena juga. So polis pun cubalah nak trace kan kat mana location lelaki tu, tapi tak dapat sebabnya panggilan tu terlalu pendek. So diorang tak sempat nak trace kat mana. Stalker anak dia ni sekarang ni dah macam tengah mengintai mak ayah Dorothy pula. Dia pernah call mak Dorothy semasa mak Dorothy ni tinggal seorang-seorang dekat rumah, and then dia tahu semua tu. Family Dorothy memang tak pernah tukar nombor telefon rumah diorang sebabnya diorang berharap nanti diorang akan dapat bercakap dengan Dorothy. Manalah tahu lelaki tu tiba-tiba berubah fikiran baik hati kan nak bagi Dorothy ni bercakap dengan diorang. Dah 4 tahun kot anak diorang ni tak pernah dijumpai, tak balik-balik ke rumah. Tapi kan panggilan ni terhenti pada April tahun 1984 apabila panggilan tadi dijawab oleh ayah Dorothy pula. Bila lelaki tadi ni dia dengar suara ayah Dorothy, dia terus letak call. Maybe dia takut kot kalau ayah Dorothy ni cam suara dia, atau kemungkinan besar dia sebenarnya pernah bertembung dengan ayah Dorothy ataupun dia pernah bercakap dengan ayah Dorothy. That's why lah dia macam terus tak call dah lepas tu. Manakala polis pula dia tak tahu nak syak siapa yang buat benda ni sebabnya Dorothy ni tak ada boyfriend. Lagipun Dorothy ni banyak habiskan masa dekat office, dekat rumah, dekat gereja. Jadi macam mana polis nak jumpa jejak baru? Polis juga telah menyoal siasat suami dia dan juga rakan kerja Dorothy, tapi alibi diorang menunjukkan diorang tak ada berdekatan dengan Dorothy melainkan dua orang tadi. So ada satu teori yang sangat famous yang mana anak Dorothy sendiri yang beritahu dia tahu siapa dalang dalam kes ni. Cumanya dia kata dia tak ada bukti yang kukuh untuk ambil tindakan terhadap orang tadi. Anak Dorothy cakap lelaki tadi tu adalah Mike Butler. Anak Dorothy kata Mike ni ada kakak yang bekerja sama-sama dengan Dorothy dan dia ni memang taksub sangat dengan Dorothy. Tapi sebenarnya Mike ni dah pun mati pada tahun 2014 disebabkan masalah kesihatan. So benda ni macam tak boleh nak ada further investigation macam tu. Dikatakan Mike ni pernah belajar di University California dan pernah masuk tentera Amerika masa dia berusia 20-an. Lepas tu dia tinggal dekat kawasan pergunungan Santiago dan dikatakan dia ni masa tu dah tak berapa nak betul dan selalu terlibat dengan aktiviti pemujaan. Tapi pihak berkuasa tak boleh nak tangkap dia sebabnya diorang ni kekurangan bukti. Jadi ramai yang percaya teori yang diberikan oleh anak Dorothy ni adalah teori yang boleh dipercayai sebabnya anak dia sendiri pun dah investigate dah benda ni sendiri. Lagi satu, kenapa Dorothy ni kena bunuh adalah disebabkan si stalker dia tu sebenarnya salah faham. Dia ingat Dorothy tadi tu ada affair dengan Conrad yang dihantar pergi hospital tu kan, tapi sebenarnya Conrad ni cuma kawan kerja dia dan dia cuma hantar untuk pergi dapatkan rawatan je. Tapi si stalker ni fikir yang Dorothy ni telah curang dengan dia. Kenal pun tak, serem betul orang macam ni. Okay guys, jadi Nina nak tahu pendapat korang tentang teori yang dikemukakan oleh anak Dorothy. Adakah korang percaya lelaki tadi tu adalah Mike yang diberitahu oleh anak dia, seorang yang sangat taksub dengan Dorothy and then sampai sanggup bunuh dia? Ya Allah,
Tak boleh bayang tu. Jadi Nina nak tahu pendapat korang. Mungkin korang ada teori yang lain. Sebab Nina rasa satu-satunya yang boleh terima macam teori anak dia tadi itulah. Sebabnya Dorothy ni bukan jenis yang suka berhuha-huha kawan dengan ramai lelaki kan. Lelaki yang rapat dengan dia dulu tu pun adalah bekas suami dia sendiri. Tapi bekas suami dia memang didapati tak bersalah sebabnya hari kejadian tu alibi dia bukan berdekatan dengan California. Jadi Nina nak tahu pendapat korang macam mana? Komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.